Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan masuk unit 1 berkaitan dengan berirama. Okey, dengan melakukan pergerakan mengikut muzik. Okey, untuk hari ini kita akan memfokuskan tarian sewang. Okey. Tarian sewang ini merupakan salah satu tarian suku kaum orang asli yang terdapat di Malaysia. Tarian ini dilakukan untuk tujuannya adalah untuk perubatan, merangkumi unsur-unsur spiritual dan ritual. Walau bagaimanapun, tarian ini telah diolah semula dan dipersembahkan kepada masyarakat umum sebagai satu tarian kebudayaan. Tarian sewang biasanya dipersembahkan dalam bentuk bulatan, iaitu penari akan membentuk bulatan semasa persembahan diadakan. Tarian ini juga diiringi dengan bunyian alat muzik yang berasaskan alam semula, jadi seperti ketukan buluh. Okey. Kemudian, kemahiran sewang semak alam. Okey, tarian semak alam ini merupakan tarian etnik bagi suku kaum Semelai di Negeri Sembilan. Okey, dekat Malaysia ni banyaklah di kawasan-kawasan yang ada orang asli ini. Kita akan memfokuskan suku kaum Semelai di Negeri Sembilan. Sewang ini bermaksud tarian manakala semak merupakan orang. Okey, alam pula merujuk kepada alam semula. Jadi, tarian ini diiringi dengan muzik rambutan gading. Okey. Sewang semak alam menampilkan gerak tari yang berbeza antara lelaki dengan perempuan. Maksudnya kat sini, gerak tari lelaki berbeza dengan gerak tari perempuan. Lelaki asing, perempuan dia ada gerak ataupun kita panggil step dalam satu-satu persembahan. Namun, gabungan kedua-dua menjadikan tarian ini cukup unik untuk dipelajari. Sewang semak alam ini merangkumi pergerakan yang kreatif berdasarkan imajinasi, kreativiti dan keyakinan. Selepas mempelajari tarian ini, murid dapat mengimprovisasi. Maksudnya kita boleh improvisekan tarian itu bagi mewujudkan satu pergerakan kreatif dan lebih menarik bagi kita sama-sama mempelajari tarian ini dengan iringan muzik gading. Okey. Okey, kita tengok langkah asas untuk lelaki. Okey, petunjuk bagi pergerakan kaki. Maksudnya kat sini awak tengok pergerakan untuk lelaki yang hitam tu adalah kaki dia yang hitam tu adalah kaki diletak, manakala yang putih tu kaki diangkat. Okey. Awak boleh tengok juga dekat sini dia punya boleh tengok kita punya kod dekat sini. Awak boleh scan kat sini dalam buku teks awak melalui handphone awak. Okey, kita tengok fokus dulu untuk langkah lelaki, asas langkah lelaki. Untuk ragam pertama adalah ragam nginjak tanah. Okey, nginjak tanah. Okey, awak tengok yang pergerakan yang pertama di mana pergerakan dimulakan dengan kaki kanan. Kemudian yang kedua adalah kaki dalam posisi langkah menapak ke maju ke hadapan. Maksudnya kaki tu dia melangkah ke hadapan dalam kiraan 8 ataupun kita panggil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam itulah kita punya tempoh kiraan 8. Yang ketiga adalah ketukan buluh seiring dengan tapak gerak langkah kaki kanan. So, bila kaki kanan awak melangkah ataupun menapak ke tanah ataupun lantai, dia akan sekali ketuk dengan buluh lah. Kemudian kita tengok ragam yang kedua, iaitu ragam mengintai sisi. Okay, yang pertama adalah gerakan dimulakan dengan hujung kaki kanan di titik selangkah ke belakang. Okay, kemudian yang kedua, kepala dipalingkan ke sisi melalui arah bahu kanan. Maksudnya bahu kanan lah, awak akan pusing ke bahu kanan awak. Yang ketiga adalah kaki kanan ditarikan ke hadapan diikuti posisi kepala menghadap ke hadapan. Okay, dia ikut kepala dengan kaki, dia akan seiring lah bila kaki tu ke arah ke
ke belakang, kepala awak pun menghala ke kanan, bahu kanan lah. Kemudian yang keempat adalah ulang langkah dalam kiraan 1/8. Maksudnya kita kira tadilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dekat sini dia bagi tahu dia tak menapak, yang kaki ke belakang ni dia tak menapak sepenuhnya. Dia memijak hanya di hadapan sahajalah. Kemudian kalau di hadapan, bila dia berpaling ke hadapan balik, kaki pun akan duduk keadaan sisi. Semua full tapak dia. Okey, untuk ragam yang ketiga untuk lelaki adalah ragam menyumpit. Okey. Satu, kaki kanan ditarik ke belakang untuk dijadikan ke kuda. Ke kuda ni macam kita silat tu lah, ke kuda. Kemudian kaki diletakkan semula ke posisi bersedia. Ketiga, kedudukan posisi penari dalam keadaan pergerakan menurun dan mencangkung. Okey. Kau tengok. Yang keempat adalah buluh diletakkan di sisi mulut dalam posisi menyumpit. Dan yang kelima ialah buluh ditegakkan semula seiring dengan gerak badan ke posisi berdiri. Okey. Ragam yang keempat, iaitu ragam berjalan puyuh. Gerakan yang pertama adalah gerakan dimulakan dengan langkah menapak kaki kanan. Yang kedua seterusnya diikuti dengan kaki kiri dengan posisi berjalan dalam bulatan. Okey. Yang ketiga adalah kedudukan badan direndahkan. Maksudnya dia tak tegak straight lah. Dia akan direndahkan. Okey, yang kat sini dia bagi tahu kat sini 1 dengan 2 ni, kebanyakan kaki awak menapak sepenuhnya di lantai. Okey, seterusnya ragam yang kelima. Okey, ragam kelima, ragam semak kuis. Okey, kuis ataupun ragam semak kuis. Okey, sama dengan pergerakan ragam berjalan puyuh. Yang kedua adalah setiap langkah kaki kanan, tangan kiri dinaikkan sehingga paras bahu seperti inilah. Kemudian ketiga, setiap langkah kaki dikuiskan. Kuis tu maksudnya diangkatlah sedikit. Okey. Okey. Seterusnya, kat sini dia bagi tahu kat sini ada yang jalan menapak penuh, ada yang diangkat. Okey, ada yang separuh di hadapan kaki, ada yang penuh. Okey. Seterusnya ragam yang ke-6 iaitu ragam mengetuk bumi. Yang pertama dimulakan dengan ketukan buluh di sisi kiri badan. Okey. Macam inilah. Kemudian kaki kanan dibuka ke arah jam. Okey. Kemudian disilangkan antara tangan dengan kaki dan posisi badan menghadap ke arah jam 3. Okey. Yang keempat adalah diteruskan kaki kanan melangkah untuk digabungkan dengan ragam lain. Okey. Awak tengok kat sini lah. Kat sini pun dia ada yang guna kaki separuh hadapan saja dan menapak sepenuhnya. Okey, ragam yang ketujuh. Ragam yang ketujuh adalah ragam alam berputar. Dimulakan dengan menitik ibu jari ke kanan. Badan dicondongkan ke sebelah kiri. Okey, awak tengok kat sini lah. Yang kedua, seterusnya melakukan gerak balas dan pusing mengikut arah jam. Okey, mengikut arah jam. Yang ketiga, menghadap ke hadapan semula serta menitikkan kaki kanan dan diikuti kaki kiri. Kemudian, ulang dari awal. Kat sini langkah dia. Ada yang guna tapak sepenuhnya dan di hadapan tapak saja. Okey, dan ragam yang terakhir, ragam yang ke-8, ragam mengajuk burung. Macam burung lah. Langkah kaki kanan berjalan ke arah jam 1 sambil mengepakkan tangan seperti burung. Yang kedua, kaki kiri dititikkan bersebelahan dengan kaki kanan. Seterusnya, mengetuk buluh ke lantai.
Dan yang keempat, balas pergerakan yang sama tetapi dimulakan dengan kaki kiri menuju ke arah jam 11. Okey, tak apa, awak jangan risau. Saya tunjuk video lah. Nanti saya sertakan dengan video cara dia membuat ragam. Okey, yang keempat adalah yang ke-9 ataupun ragam yang terakhir ialah ragam menyapu diri. Yang pertama adalah kaki kanan disilangkan ke hadapan kiri. Yang kedua, posisi kanan kiri ditepuk pada paha kanan. Okey, tangan kiri dia tepuk dekat paha kanan. Kemudian balas pergerakan dengan kaki kiri pula. Okey, dia akan silanglah kaki kanan dan kaki kiri. Okey, inilah cara penampakan kaki. Ada yang kanan penuh, ada yang kaki separuh. Dan sebaliknya lah. Okey, itu 9 ragam untuk lelaki. Okey, sekarang kita nak fokus untuk langkah asas perempuan pula. Okey, ragam untuk perempuan yang pertama kita panggil ragam nginjak tanah. Pergerakan langkah dimulakan dengan kaki kanan menuju masuk. Kebanyakan semua ni menggunakan kaki kanan dahulu. Kedua kaki kanan dititikkan di hadapan dan di belakang. Macam inilah. Okey. Kemudian yang kedua iaitu ragam mencari. Posisi kanan dideparkan pada paras dada macam ini. Okey. Manakala pergelangan tangan digulungkan keluar dan ke dalam. Dia akan pusing tangan lah. Yang kedua adalah posisi kaki melangkah silang sisi di hadapan pada kiri dan arah jam 9. Yang ketiga seterusnya balas dengan gerak yang sama. Yang keempat, mulakan dengan kaki kiri dalam proses yang sama seperti awal. Okey, tengok ragam yang ketiga iaitu ragam memetik buah. Kedudukan kaki berjalan dengan ke arah mengundur dalam kiraan 8. Kemudian yang kedua, posisi kanan kiri dideparkan pada paras dada. Kedudukan tangan digulungkan seperti memetik buah dan meletakkannya seperti buah di dalam bakul. Ulang gerak yang sama sehingga membuat satu pusaran lengkap. Dia suruh buat pusaran ataupun bulatan lah. Yang keempat adalah ragam alam berputar. Yang pertama adalah dimulakan dengan menitik ibu jari kaki kanan. Badan dicendongkan ataupun dicondongkan ke sebelah kiri. Seterusnya melakukan gerak balas dan pusing mengikut arah jam. Yang keempat, menghadap ke hadapan semula serta dititikkan kaki kanan diikuti dengan kaki kiri. Kemudian ulang daripada awal balik. Okey, untuk ragam yang kelima adalah ragam pepatung. Tadi burung lelaki, sekarang perempuan pepatung. Dimulakan dengan langkah kaki kanan berjalan ke arah jam 1 sambil mendeparkan tangan kedua-dua belah tangan. Yang kedua, kaki kiri dititikkan bersebelahan dengan kaki kanan. Seterusnya menggerakkan pergelangan tangan ke bawah dan ke atas. Kemudian balas dengan pergerakan yang sama dimulakan dengan kaki kiri menuju ke arah jam 11. Okey. Seterusnya ragam yang keenam iaitu ragam semak kuis. Kuis. Okey. Pergerakan sama dengan ragam alam berputar. Dia itulah. Ketiga, kedudukan bahu naik dan turun seiring dengan pergerakan posisi kepala. Dan yang terakhir adalah ragam mencium bunga. Kedudukan kaki bergerak ke hadapan. Posisi kanan akan dibengkokkan ke arah leher sambil memegang bakul dengan tangan kiri diselarikan ke arah muka. Okey. Ini dia guna menapak penuh kaki dia. Okey.
Ini adalah dia punya sewang semalam lah. Kiraan-kiraan dia. Tadi kita dah masuk 9 gerak ataupun ragam untuk lelaki dan 7 ragam untuk perempuan. Ini adalah cadangan untuk mereka lakukan inilah. Yang kiraan tu 3 kali 8 maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. 3. So lah, itu kita panggil 3 kali 8. Jadi, awak boleh buatlah berdasarkan ragam-ragam ini untuk lelaki dan untuk perempuan. Ingat, ragam ini ataupun langkah dia berbeza untuk lelaki dan perempuan. Jadi, untuk tarian sewang berdasarkan lagu Rambutan Gading ini, anda boleh menggunakan props. Props tu adalah barang lah untuk dipegang ataupun digunakan dalam persembahan. Okey? Jadi kita boleh improvisasikan sesuai untuk kreativiti awak, penghayatan awak, nilai seni, muzik dan props. Penerapan kerjasama dan keseragaman dan keyakinan akan menghasilkan satu persembahan tarian yang kreatif. Okey, itu saja kita punya pembelajaran hari ini. Sekarang awak boleh tonton video yang mereka lakukan dengan lengkap cara untuk melakukan ataupun tutorial. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan bagi soalan latihan. Sekian. Terima kasih. Awak boleh jumpa saya dalam WhatsApp.